Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhu Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fitaran. Itu di muka surat 62. Dalil yang kedua ialah adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendakwa bahawasanya Allah Ta'ala wujud serta menyuruh semua manusia menyembahnya. Ia disertai dengan mukjizatul Quran Al-Karim yang penuh dengan mukjizat, yang penuh dengan hikmah. Sekira-kira manusia tidak boleh datangkan daripada mereka sendiri adalah mustahil. Begitu juga ada Kaabah dan perkuburan Nabi SAW dan kesan-kesan yang lain yang menunjukkan bahawa Nabi wujud. Sesungguhnya sungguh Nabi wujud sungguh dan Al-Quran pun wujud sungguh, diwahyukan daripada Allah Ta'ala melalui Jibril alaihissalam. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah kurnia Dia juga masih memberikan kebenaran, keizinan, limpah kurnia Dia kita berada atas muka bumi Dia. Alhamdulillah, dia beri kita nikmat besar Islam. Sejak lahir lagi mak ayah kita Islam, maka Islamlah kita. Dengan itu pula dia limpah kurnia kat kita kebolehan untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, syukur. Dia beri kita kealubaan untuk belajar, mengenali, memahami dia, boleh faham macam mana hidup untuk bermatlamatkan dia. Maksud hidup kita untuk mengenal dia, ibadat pada dia, ikut syariat dia, menzahirkan keberhajatan diri kepada dia. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan. Begitu juga diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa dapat hadir untuk solat maghrib berjemaah. Diberi pula keterbukaan hati untuk berada dalam satu majlis ilmu. InsyaAllah kita nak manfaatkan, meneruskan pertemuan malam ni bacaan daripada kitab Khulasah Sifat 20. Tajuk kita duk bicara ni sekalian, setelah kita bicara sekali lalu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah tu, dia nak patah balik kepada bab yang pertama mengenai wujud, yang mesti Allah Ta'ala wujud, mustahil tak wujud. Bahkan wujudnya makhluk ni adalah mendalilkan wujudnya Allah Ta'ala. Tak ada makhluk yang boleh berdiri sendiri. Makhluk semua, keadaan makhluk semua berhajat. Makhluk sekecil-kecil makhluk, coronavirus pun dia tak boleh ada sendiri, mesti ada yang menjadikan dia. Tiada yang menjadikan semua makhluk ni, melainkan alhamdulillah kita dah dapat iman tu. Siapa? Allah. Walaupun sekecil-kecil makhluk binatang, walaupun sekecil-kecil benda tak bernyawa, walaupun sekecil-kecil tumbuhan, katalah gitu, semuanya adalah
dalam skop ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menjadikan semua. Kita dah faham dengan kenyataan-kenyataan tersebut. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengiktiraf Allah Ta'ala. Cuma nak boleh masuk dalam hati sanubari, benar-benar mengiktiraf dan meyakini ke Allah Ta'ala yang tiadalah apa ada makhluk ni melainkan semua daripada anugerah daripada ilahi. Takkan boleh kita nak dapat faham dan istiqamah dari akidah itu melainkan yang kita berguru, mengaji elok dan ada amalan yang kita buat, khasnya zikir, fikir, tasbih, tahmid, tahlil, untuk refreshkan akal fikiran kita, akidah kita sentiasa ke Allah Ta'ala bila-bila keadaan kita ada, supaya Allah memang tidak dilupai sama sekali. Kerana tiada jalan untuk nak boleh balik pada Allah Ta'ala melainkan dengan ilmu tauhid. Hatta kalau kita ibadat pun, kalau tak ada ilmu tauhid, rupa ibadat tapi adalah maksiat. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal tak kenal dengan siapa dia ibadat. Jadi kalau ibadat yang dah ada, dah bagus satu sudut. Tak ada orang tak boleh main ibadat lagi pun. Semayang tak boleh lagi, puasa tak boleh lagi. Macam-macam benda yang fardu dia tak boleh laksana. Tapi kat kita Allah SWT limpah kurnia dia beri bermacam-macam nikmat. Antaranya boleh duduk dalam kuliah, boleh mengaji, boleh faham. Tu pun kalau kita semak, setakat kefahaman yang ada belum menyempurnakan lagi benarnya perjalanan kita untuk melalui kehidupan tamu kubur ini sebagai kekasih Allah, orang yang Allah kasih, orang yang Allah SWT beri kemuliaan. Bukan senang. Disebabkan ada bermacam-macam cabaran. Antara cabaran tu sakit, susah, miskin, potong kaki, anak mati, isteri mati, harta kena curi. Semua ni benda membimbangkan kita. Kalau tanpa ada ilmu yang betul untuk meyakinkan kita pada Allah Ta'ala, dikhwaiteri orang yang tak ada pengetahuan dengan Allah Ta'ala ni, macam-macam boleh terjadi. Antaranya sampai nak boleh bunuh diri pun ada. Na'udzubillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita semua, belajar yang elok, faham yang elok, supaya memang yakin sungguh ke Allah Ta'ala. Bahkan khasnya macam zaman kita lah ni, tambah pula disuruh duduk rumah atau sab jalan ke mana-mana, bufi bahasa itu. Bahasa itu adalah anjuran-anjuran daripada pihak-pihak pemerintah sendiri kat kita. Melainkan jika ada sebab-sebab yang tertentu yang tempat tidak padanya boleh keluar, manfaatkan apa yang ada tu untuk kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala dari sudut fardunya, sunatnya, bahkan segala sunat-sunat. Sampai dah tak ada sunat pun, buat juga ibadat dengan kita wajibkan ibadat sunat atas kita. Wajibkan baca Quran, wajibkan zikir, wajibkan selawat. Nak buat apa tu? Supaya istiqamah kita di atas amal, yang dengan amal itu, dengan pengetahuan yang ada pada kita, dapat kita iman, subur iman kita ke Allah Ta'ala. Sentiasa kita dihukum dengan berzikir pada Allah Ta'ala. Bukan saja jasad kita melaksanakan junjung perintah Allah Ta'ala ni, bahkan batin kita menjunjung perintah Allah Ta'ala. Awal-awal lagi dalam keadaan nak taat, dan sedar pula taat tu kerana Allah, dan sedar pula limpah kurnia Allah, sedar pula yang kita ni adalah tetap jadi makhluk. Hebat macam mana pun makhluk. Kalau hebat pun bukan kita hebat, tapi Allah lah hebat. Allah lah yang menjadikan kita yang seumpama ini, dan tanpa limpah kurnia kepada Allah Ta'ala, siapalah kita. Ini akidah yang dasar, tuan-tuan. Kita belajar, nak kena faham, supaya benda-benda kita boleh hadam bab tauhid ni. Pasal tiada bab yang boleh melepaskan kita daripada azab neraka Allah Ta'ala ni, melainkan dengan ada iman pada Allah Ta'ala. Iman pun mesti iman sahih, iman betul, iman di atas akidah ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, itu sekali lalu lah macam rumusan daripada apa belajar lepas. Seterusnya kita nak jumpa ni, dia sebut dalil yang kedua untuk menunjukkan sabitnya Allah Ta'ala memang ada. Kalau ikut ulama-ulama akidah kita, tuan, kalau macam saya sebut tadi, cukup dah. Cuma takut ada manusia yang lembab akal, dia tak ada keupayaan untuk boleh mengenal Allah Ta'ala tanpa diberi huraian. Maka tak dapat tidak, kita kena
beri juga huraian kuliah untuk menyelesaikan apa kemusykilan masyarakat, khasnya dalam bab nak mengenal Allah Ta'ala, ataupun ada benda-benda silap faham dalam bab ketuhanan pada Allah Ta'ala, supaya dengan kita belajar ni kita faham betul-betul apa sepatutnya sifat yang ada pada Tuhan. Jadi atas kita bicara dalil yang kedua ni, nisbah dalil akal, Quran sendiri, ada bab yang kita dah bicara dah cukup banyak untuk membuktikan bahawasanya memang semua makhluk ni asal tak ada, yang ada hanya Allah Ta'ala. Jadi semua makhluk pastinya berhajat pada Allah SWT, pastinya, tak ada ragu sikit pun, mesti pegang semua-semua. Begitu juga yang mengajar kita dan mengenalkan kita semua itu adalah Allah. Siapa dia? Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi atas kita bicara dalil ni, antara dalil wujudnya Allah Ta'ala ialah adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah ni mendakwa bahawasanya Allah itu wujud. Bahkan Nabi kita kata apa? Ana Rasulullah, aku utusan Allah. Jadi mestilah datang dia daripada Allah Ta'ala. Dia tak benar dia itu, atas kita belajar akidah, dah kita memang beriman dengan Rasulullah, pastinya apa yang dia buat adalah benar, tak ada penipuan sama sekali. Jadi khasnya atas bicara ke Allah Ta'ala. Jadi bila Rasulullah ni menceritakan Tuhan kita ialah Allah, Allah lah dia yang menjadikan semua makhluk ni semua milik Allah Ta'ala, pasal Allah yang bagi jadi, dan makhluk ni tak boleh dia berdiri sini mengadakan diri sendiri dengan sendirinya, mustahil. Bahkan apa yang ada ni semua adalah khazanah Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Pasal apa kata milik Allah Ta'ala? Pasal Allah yang bagi jadi semua daripada tak ada kepada ada. Maka semua kita ni adalah milik Allah Ta'ala. Tu benda-benda yang saya nak sebut sekali lalu dengan begitu mudah, simple, untuk kita boleh mengakui sabitnya Allah Ta'ala memang benar ia, tanpa ada sebarang ragu dan kemusykilan kepada dia. Jadi beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, dan istiqamah di atas akidah itu, pahaman itu. Dan kena belajar pula macam mana nak refresh, nak evergreen, dengan kita berzikir, bertahlil, tahmid, hadirkan segala makna ketuhanan itu hanya pada Allah Ta'ala. Jadi berdasarkan dalil kedua ni, memang Rasulullah mendakwa Allah wujud. Dan Rasulullah ni dengan keadaan pelik yang ada pada dia tu, memang bukan dia sendiri jadikan diri dia. Dia pun kata, aku ni Allah yang bagi jadi. Kalau ikut ada bab mudah sangat. Mudah-mudahan kat kita ni, dia dah mudah tu, kita jadi makin celik, makin faham. Dan dia faham dengan kita, Allah Ta'ala faham dengan kita, dia hidayat dengan kita untuk kita banyak zikir ke Allah Ta'ala. Masalah zikir ni pun kena mengaji suku juga kan? Dan kena sebut suku juga, pasal kita kena faham bab Allah. Kenal Allah Ta'ala, tak ada dah salah akidah kita, tapi kita tak ada zikir. Nanti yang menyebabkan hati mati. Pasal orang yang zikir saja hati dia boleh hidup. Tanpa zikir hebat macam mana pun hati mati. Pasal antara sebab hidupnya hati adalah zikir. Satu, di atas kaedah tu saya ngaji ada sebagian guru dia sebut, bila tak boleh nak hidupkan hati melainkan zikir, maka zikir adalah wasilah untuk menghidupkan hati, maka tak boleh jadi orang awam, bahkan wajib bai'ah zikir, ambil zikir. Ya. Pasal apa? Dia kata al-wasilah hukumul maqasid. Apa jalan kita nak pergi ke Allah Ta'ala, dia adalah hukum maqasid. Maksudnya kalau kata nak sampai pada Allah Ta'ala ni, mesti kena faham, kena ada akal. Jadi akal dia jadi fardu. Pasal tak ada akal tak boleh nak belajar, tak boleh nak faham. Kalau kata nak belajar, nak faham, kena belajar bahasa Arab. Bahasa Arab juga kena belajar. Pasal mana boleh belajar kalau tak faham bahasa Arab, sedangkan belajar kita Arab. Contoh tu lah, nak sebut misal tu. Sebab ilmu-ilmu yang kita kena belajar kan. Jadi wajib kita kena pergi belajar sungguh-sungguh macam mana untuk memastikan apa yang ada kat kita ni adalah sah iman, hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman. Baik. Jadi dalil mudah dia kata, dalil atas
sabitnya Allah Ta'ala ni Rasulullah yang kata Allah Ta'ala memang wujud. Bahkan dia kata ana Rasulullah wa anni Rasulullah, aku utusan Allah. Bila aku utusan Allah, bukan aku ada aku, bahkan Allah mengadakan aku, Allah yang utus aku. Aku ni utusan dari Allah. Nak menunjukkan bahawasanya memang sabit Allah Ta'ala. Okay? Nak faham tu je asal. Serta pula menyuruh Nabi SAW, semua manusia menyembahnya, menyembah Allah Ta'ala. Istilah menyembah ni mentauhid Allah Ta'ala. Tauhid tu suruh zat dia, sifat dia, perbuatan dia, segala milik dia. Wajib intiqad bahawasanya semua tu adalah hak Allah. Itu istilah menyembah Allah Ta'ala. Menyembah sekurang-kurang antara sebut ulama, menyembah Allah Ta'ala ni macam mana? Mesti mengiktiraf Allah tu ilah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu adalah Rasulullah. Itu sekurang-kurang untuk nama menyembah Allah Ta'ala. Adapun kalau dia tak sembahyang, masih Islam. Kalau tanya pula apa hukum sembahyang, dia memang masih kata wajib. Tanya dia pasal apa tak sembahyang, aku malas, masih Islam. Pasal apa masih Islam? Istilahnya atau bahasa dia pakai ni, masih menyembah Allah Ta'ala. Menyembah tahu mana? Menyembah dengan mana iz'an, dengan mana memperakui, mengiktiraf, membenar dan mengiyakan bahawasanya Allah tu adalah Tuhan. Walaupun ada orang ni dia tak boleh sembahyang lagi, tak boleh taat lagi, tak boleh puasa Ramadan lagi, tak boleh tutup aurat lagi. Kerana istilah membenar dan mengiyakan apa yang Rasulullah bawa, mengiktiraf apa yang wajib adalah wajib, apa yang benar adalah benar. Yang ni adalah fardu ain atas setiap individu. Nisbah kena belajar dan nisbah kena iktiqad supaya kita ni benar-benar istilah mentauhidkan Allah Ta'ala. Dengan tu layak kita jadi ahli tauhid, sah iman kita di sisi Allah Ta'ala. Baik. Jadi Rasulullah dia kata wa anni Rasulullah, aku saksi, aku ni Rasulullah. Nak menunjukkan Rasulullah pun datang daripada Allah Ta'ala. Baik. Diserta pula kata dia bersama dengan dakwaan Rasulullah ni, selain daripada dari akal apa dia tunjuk kaedah berfikir kita bicara lepas, kat Rasulullah ni antaranya apa yang ada kat Rasulullah menunjukkan benarnya Rasulullah ini adalah utusan Allah, adalah dengan mukjizat Al-Quranul Karim. Mukjizat yang ada dalam Quran. Al-Quranul Karim dia tadi yang penuh mukjizat. Asal makna mukjiz ni apa? Mukjiz. Quran ni melemahkan orang kafir. Mukjizat tu maksudnya sesuatu yang melemahkan orang kafir. Kalau zaman Nabi Isa, dia punya mukjizat apa? Melemahkan keupayaan orang kafir. Apa dia? Menghidupkan orang mati. Tu setiap mukjizat ni dia akan melemahkan lawan. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, dia akan melemahkan lawan yang tak menerima kebenaran Rasulullah. Cuma bila zaman berbeza, jenis mukjizat berbeza. Zaman Nabi Musa banyak sihir, tu yang cerita ular, tongkat jadi ular. Zaman Nabi Isa banyak kes perubatan, tu yang mukjizat Nabi Isa menyembuhkan orang penyakit sopak, menyembuhkan orang penyakit buta, orang mati pun dia boleh hidupkan. Zaman Nabi kita Muhammad SAW, bahkan sampai ke akhir zaman ni, orang banyak berbangga dengan bahasa. Turun Quran dalam bentuk mukjizat bahasa. Okay. Hanya itulah antara mukjizat Al-Quranul Karim. Kata dia penuh dengan mukjizat, yang penuh dengan hikmah. Dalam Quran ni, Masya Allah, segala-gala apa nak bicara semua ada. Cuma atas kita pula ilmu cukup tak cukup untuk memahami apa yang ada dalam Quran. Pasal khazanah ni terlalu besar. Macam mana pun kalau tak cukup alat, nak cuba berenang kepada mukjizat Al-Quran, takut-takut mati lemah. Sikit bahasa gitu, peringatan. Mampu masuk mati lemah, sangka boleh menyelam Al-Quran, rupanya duduk di atas permukaan air je, mana boleh selam. Pasal apa? Alat tak cukup. Kalau dia gagah masuk juga, menyelam juga, tak silap mati. Atau istilah sebut ulama, apa maksudnya? Ada orang yang disiplin ilmu tak cukup, nak explore juga Al-Quran hadis. Itu yang bahasa tadi, kalau dia tak ada alat dan berkakas, nak masuk juga laut dalam, takut lemah. Kalau nisbah orang ilmu tak ada, nak faham juga mukjizat Quran, nak kaji juga Quran, sedangkan ilmu Quran tak pergi ngaji, tak pergi belajar,
takut-takut sesat. Na'udzubillah. Itu dia punya bandingan lah. Baik. Macam mana pun umumnya kita faham Al-Quran adalah mukjizat. Nak memahamkan mukjizat Quran ni besar disiplin ilmu dia. Kalau orang yang memang faham disiplin ilmu tuan baca bismillah, itu juga lah mukjizat. Khasnya mendalilkan siapa ni? Allah yang menurunkan Quran. Ni wahyu dia, kalam dia, mestilah sabit dia ada. Walaupun kita tak nak tengok dengan kepala, tak boleh tengok dengan mata kepala kita, sabit Allah Ta'ala dia. Baik. Jadi antara kalau yang sebut isu ni apa dia? Al-Quran tu dalil menunjukkan sabitnya, benarnya memang sabit ada Allah Ta'ala, dan Muhammad ini adalah pesuruh Allah. Baik. Antara lain disebut, begitu juga ada Kaabah dan perbuatan Nabi SAW. Kaabah tu apa? Bahasa lain Kaabah ialah Baitullah, rumah Allah. Yang tu yang saya kata tadi, rumah Allah. Kenapa? Allah duduk situ tu kenapa panggil rumah Allah? Tak reti explore, silap masuk pakai. Kat sejadah ni ada gambar-gambar syirik tak? Tuan-tuan kalau semayang kat Masjidil Haram ke Kaabah kat depan, syirik tak? Semayang depan Kaabah. Bagi soalan macam tu sikit kot. Syirik tak? Kenapa tak syirik bukan sembah Kaabah? Kaabah tu bukan kita sembah. Kaabah tu tempat menghadap. Betul. Kalau buh gambar Kaabah depan ni, syirik tak? Kenapa? Gambar Kaabah, bukan sembah Kaabah. Kat sejadah ada gambar Kaabah, syirik. Kalau buh gambar kasut, gambar capal, syirik tak? Ada orang kata buh gambar capal syirik. Bodoh. Untuk buh gambar Kaabah syirik boleh faham saya sebut apa? Bubuh gambar ni nak mengingatkan, kalau nak bubuh gambar Rasulullah boleh lukis. Bubuh gambar kasut dia, dengan tu faham ni adalah kasut Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu kaedah ulama-ulama kita nak ada hubungan dengan Nabi SAW. Kalau kata bubuh gambar kapal syirik, gambar capal tu syirik, bubuh gambar Kaabah, bubuh gambar syirik, pasal nak sembah Kaabah. Boleh? Bubuh gambar isteri dia ke depan rumah, macam mana? Syirik pasal bubuh gambar isteri. Pasal ada orang faham macam tu kan. Zaman ni pelik-pelik, kita tengok keluar-keluar fatwa macam-macam. Apa cerita ni? Baik. Jadi asal nak sebut Kaabah tu dalil sabit Allah Ta'ala. Kaabah tu namanya Baitullah, bukan maksud Allah Ta'ala di situ. Dan Allah yang perintahkan Nabi Ibrahim bina. Jadi Nabi Ibrahim bina bukan rumah untuk Nabi Ibrahim duduk, tapi untuk jadi kiblat yang Allah Ta'ala nisbahkan bahasa rumah dia untuk menunjukkan mulianya rumah itu. Kaedah dalam bahasa Arab, saja nak syarah bahasa Arab sikit. Pasal tanpa ada kaedah faham bahasa Arab, gagal kita memaham mukjizat Quran. Satu, kalau ada orang nak baca Quran sendiri, nak baca terjemah sendiri, nak faham sendiri, nak explore Quran sendiri, dikhawatiri sesat saja. Pasal apa? Pasal dia ada alat dan perkakas yang cukup banyak yang kena belajar supaya jangan sesat. Belajar disiplin tu besar kan. Allahumma salli wa sallim ala. Bahkan kalau kita tengok keliling kita, berapa ramai orang yang kadang-kadang memang dia belajar, tapi belajar sekerat tiang, explore sendiri, hurai sendiri Quran hadis, sesat. Ada jadi Wahabi, ada jadi Syiah, jadi liberal. Pasal apa? Pasal alat tak cukup, tapi nak menyelam lautan dalam. Turut bahasa dia. Jadi asal balik kepada saya sebut Quran atau Kaabah tu diistilah sebagai Baitullah atas kita bicara kitab ni, dalil ada yang Allah Ta'ala. Pasal Allah perintah buat rumah dia. Bahasa rumah Allah bukan menunjukkan Allah duduk situ. Istilah bahasa Arab yang tu dipanggil idhafatun litashrif. Sandarkan rumah Allah tu untuk menunjukkan tempat tu mulia. Itu je. Macam kita hamba Allah, bila Allah beli kita, boleh faham saya sebut? Kita buat parti untuk tegakkan agama Allah Ta'ala ni, parti Hizbullah, parti Allah. Bila Allah jadi kuasa dalam parti tu?
Bukan maksud menyentuhlah bodoh. Kan kena orang bodoh lah. Kan? Jaga sikit. Saja saya sebutkan bahasa tu. Pasal Quran memang mukjizat, tapi tak kena raya. Baca Al-Quran tak faham. Okey. Bahkan bukan saja tak faham, jadi sesat pula. Macam mana pun nak sebut Quran tu kalamullah. Bila kalamullah mestilah ada tuan punya kalam. Itu. Quran ni adalah kalamullah. Maksudnya kata-kata firman Allah Ta'ala. Tentulah ada siapa yang memperkatakan dia. Tentulah yang memperkatakan tu Allah. Dengan mana zat Allah. Okey. Siap. Begitu juga kata dia, adanya perkuburan Nabi SAW menunjukkan ada Nabi SAW. Adanya makhluk Allah, adanya Baitullah, adanya Hizbullah, adanya Nabiullah, adanya Rasulullah, adanya Malaikutullah, adanya Ibadullah. Tu dalil menunjukkan ada Allah. Ya, mudahnya. Simple je. Dan kata dia, kesan-kesan yang lain menunjukkan bahawasanya Nabi wujud, nisbah Rasulullah wujud. Kita ni jadi umat Muhammad SAW, kita syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, benarnya memang adanya Rasulullah. Bahkan dalam dunia berapa juta orang nama Muhammad, memang ada Nabi Muhammad. Okay? Ya, okay, lalu itu dia sebut common knowledge sungguh kan. Istilahnya dalil pun dalil yang commonly orang boleh faham dengan semudahnya, maklum bidin bidarurah kan. Dan Al-Quran wujud sungguh. Nabi pun wujud sungguh, Quran wujud sungguh, menunjukkan benarnya la ilaha illallah, namanya benarnya Muhammadur Rasulullah. Ya. Diwahyukan kepada Allah daripada Allah Ta'ala. Quran ni wahyu daripada Allah Ta'ala melalui Jibril alaihissalam. Jadi beriman dengan Nabi Muhammad juga, istilahnya beriman dengan Jibril. Pasal Rasulullah sendiri menceritakan dia dapat wahyu Allah Ta'ala ni melalui Jibril. Yang tu yang disebut oleh ulama, mengaku saja Muhammad Rasulullah, mengaku apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, Nabi dan Rasul sebelum dia, yang ulul azmi sebelum dia, mengaku kitab-kitab yang diturunkan kat dia, Quran, kitab-kitab yang turun sebelum dia, Taurat, Zabur, Injil, mengaku dia Rasulullah dan ada Nabi Rasul yang sebelum dia. Maksudnya mengaku Rasulullah, mengaku segala Nabi dan Rasul sebelum dia. Dia ada benda berlaziman. Pasal mengaku Rasulullah, mengaku siapa yang hantar Rasulullah dan apa yang diwajibkan ke atas Rasulullah disebab imannya, disebab amalnya. Itu dalil lah menunjukkan memang sabit Allah Ta'ala. Cuma kat kita ni, supaya hati ni betul-betul memang hadir ke Allah Ta'ala, memang kaedah sebut ulama kita apa? Dia kena tak dapat tidak, kena banyakkan zikir. Zikir dan faham zikir. Zikir tu apa? Allah, sedar kan? Dari hadir kan? Apa? Allah ada. Aku ni, aku asal tak ada. Ni boleh ada? Allah yang bagi aku ada. Baru macam tu. Baru sebut zikir. Zikir tu refreshkan kita ke Allah Ta'ala. Refresh tu hadirkan hati kita ke Allah Ta'ala. Kalau semata-mata zikir, tak faham apa zikir, dia tak boleh capai mazkur. Itu istilah. Zikir, tak faham apa yang dizikir, dia sebut, hati dia tak akan boleh hadir, takkan boleh kenal, takkan boleh capai siapa Allah Ta'ala. Maksud apa? Dia tak faham apa yang dia zikir. Satu ulama kita ajar semudah-mudah zikir ni macam mana? Allah apa? Allah ada. Tu yang wujud, kidam, bakok. Kita belajar ni display ni lah. Allah ada. Makhluk asal semua makhluk ni tak ada. Ni ada. Allah yang bagi ada makhluk. Antara makhluk tu siapa? Aku, Allah bagi ada aku, Allah bagi ada matahari, Allah bagi ada bulan, Allah bagi ada pokok, Allah bagi ada bumi, Allah bagi ada matahari. Tak ada makhluk ni yang bukan daripada ciptaan Allah. La ilaha illallah. Sebut Allah jadi tauhid. Sebut Allah fresh iman. Yang tu memang kena ngaji suku tu. Pasal ada ilmu besar nak memahamkan Allah dengan apa kita belajar ni pun sebahagian padanya tu. Kata khas saya sebut zikir tadi, kena ada zikir satu, dan kena belajar juga kaifiat macam mana untuk hadir hati supaya berzikir. Saya sebut ni sambil-sambil. Kalau ikut nisbah belajar, nak bagi faham seriously, kena belajar secara serius macam mana nak sentiasa hadir hati Allah Ta'ala. Bahkan secara terlatihnya, profesionalnya, pakarnya kita untuk
sentiasa zikir dengan Allah Ta'ala, tauhid dengan Allah Ta'ala. Yang tu memang kena ngaji suku. Kalau nak masak pun jadi pakar, kena ngaji suku untuk jadi tukang masak. Kalau tak ngaji pun, keedah kita, tukang masak kita pun ada sini misal, macam mana nak pandai masak? Tuan-tuan tak belajar pun tak apa, tapi apa keedah dia? Tuan-tuan kawan dengan dia lama-lama. Bukan kahwin dengan dia lama-lama. Kawan dengan dia lama-lama. Kalau tuan-tuan kahwin pun tak jadi. Kalau perempuan lah kahwin ni, macam apa? Dia masak kat sini, bukan masak kat rumah. Kat rumah dia kena masak untuk tukang masak sini. Jadi bukan dia pandai belajar masak dengan tukang masak ni, dia kena pandai masak siap dah untuk semasak dekat tukang masak sini. Untuk faham saya cakap apa? Ke semua demam COVID ni selalu saja saya sebut itu kan. Asal nak sebut macam mana? Belajar suku, antaranya belajar secara formal. Yang saya kata kena berkawan tu apa? Tu belajar tak formal. Kita tengok dia potong bawang macam mana, tengok dia masak macam mana, tengok dia rebus macam mana, daripada pagi sampai malam. Bukan sekali. Dah 3 tahun dah kita istilah bersahabat dengan dia, masak macam mana. Walaupun tuan-tuan tak pernah pergi belajar kursus chef mana-mana, macam mana dia masak, tuan-tuan boleh masak. Dia tak ada, tuan-tuan boleh ganti tempat dia. Sama, berguru pun. Lepas kita berguru ni cara formal suku. Antaranya apa? Kita berkawan dengan ahli tauhid. Kawan dengan guru ada tauhid. Kawan dengan guru yang sentiasa bawa tauhid. Kawan dengan orang yang sentiasa duk ajar tauhid. Kawan dengan orang lifestyle dia menzahirkan tauhid. InsyaAllah memang kita dapat tauhid. Kalau kita belajar pun kadang kepala otak kita lembab sikit. Tapi dengan sebab kita bermusahabah, berkawan dengan ahli tauhid, InsyaAllah hidup kita jadi ahli tauhid. Para sahabat asal kebanyakan ramai yang ummi, tapi bila bersahabat dengan Nabi SAW, semua jadi iman. Sampai Allah Ta'ala puji iman mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Sikit sana. Satu kita duduk majlis-majlis macam ni, bukan majlis sebarang, mahal majlis. Bukan ada orang tak faham, ada orang dah terbiasa duduk majlis ni, dan juga kekangan sikit penjarakan sosial lah. Lepas tu penjarakan sosial pun disuruh 1 meter je kan. Ni sampai 30 meter ni macam mana sebenarnya? Tuan-tuan lagi dahsyat daripada WHO lah kalau gitu. Kalau tak WHO lagi dahsyat daripada apa? WSO, World Shaitan Organization. Oh, benda saja saya rasa. WHO, World Health Organization, ditutup 1 meter, tutup muka. Yang ni tutup hati tu ada tak? Orang suruh tutup muka dia tutup hati. Keluar tu tutup hati. Aku tak mau dengar ustaz ni. Orang suruh 1 meter, dia 100 meter. Itu dia bukan WHO, tu WSO, World Shaitan Organization. Bunyi gitu sikit lah. Astagfirullah. Baik. Jadi asal dan sebutnya, bila kita beriman dengan Rasulullah, maksudnya beriman dengan Jibril, beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Nabi-Nabi Rasul, beriman dengan kitab sebelumnya, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada-qadar. Bahkan sudah disenaraikan oleh Nabi SAW sendiri. Ni rukun imannya, ni rukun Islamnya. Kena faham sungguh-sungguh. Dan pelajaran besar, faham ni mana? Untuk jadi Muslim, mukmin ni, la ilaha illallah, Allah ilah. Besar sekali ilah, ciri besar ilah apa? Kita nak belajar ni, wujud. Faham sungguh Allah wujud, makhluk asal tak wujud. Ni boleh wujud. Tak ada makhluk yang wujud sendiri, tak ada makhluk berdiri sendiri. Allah lah yang mewujudkan makhluk. Sedar kita makhluk, Allah wujudkan aku, Allah hidupkan aku, Allah bagi penglihatan aku, Allah bagi pendengaran aku, Allah bagi rezeki aku. Baik buruk semua datang daripada Allah Ta'ala. Yang tu yang kena belajar tauhid tu. Walaupun buruk, tetap jadi orang beriman. Walaupun kena COVID ke apa ke, kena PKP ke, tetap orang beriman. Walaupun duit tak ada apa-apa, tetap orang beriman. Macam mana nak boleh hidup dalam keadaan tetap tu? Yang tu yang cabaran kita mengaji. Satu, siapa tak pandai, wajib kena belajar sampai pandai. Pasal setiap orang kena berdikari supaya boleh berdiri
atas jalan iman ni. Apa jadi? Baik pun beriman, sihat pun beriman, sakit pun beriman, miskin pun beriman, kaya pun beriman, laki pun beriman, perempuan pun beriman, apa lagi, bebas pun beriman, kena PKP pun beriman, tak ada masalah langsung. Iman. Yang ni yang kita nak kena dapat tu. Yang ni yang wajib atas kita belajar ni. Yang ni yang fardu ain belajar ni. Inilah kalau kata ada SOP untuk dapat iman tu, hak tu patutnya diperketatkan, bukan SOP WHO tadi tu kan. Panjang juga kalau saya syarah itu pada nahat tadi pun kan. Ni lebih daripada WHO ni. Ada pun dalil daripada ayat Al-Quranul Karim sangat banyak kita sebut di sini, antaranya firman Allah Ta'ala, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Kata dia surah Ibrahim ayat 10, maksudnya adakah pada wujud Allah Ta'ala syak? Ada ragu lagi ke wujud Allah Ta'ala ni? Satu kalau ada orang tak beriman Allah Ta'ala, tanya lagi ni, engkau siapa? Manusia. Do you make yourself to be a human being? Munyong putih sikit lah kan. Do you make yourself as a human? No. Do your father and mother create you as a human? No. So how can you be a human? Melengur. You don't know. I want to tell you, Allah, our creator, make you as a human. Why didn't he create you as an animal? Wow. As a pig, for example lah kan. How can you be a human? Naturally. Nature create you. What is nature actually? Please explain it to me. Bunyi gitu kan, agak-agak je kan. Tak beriman juga, sakit kepala. Satu, kat kita sendiri pun mesti kemas lah tu. Kalau kita pun tak kemas, kita pun menggelepar. Jadi kita lari malam. Yang tu yang bab tauhid tuan-tuan, Allahu Akbar. Ilmu dia sangat simple. Cuma kita bila tak belajar betul-betul, gelap mata hati. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, mudahkan kita untuk bagi faham perjalanan tauhid ni. Pasal tak ada maksud hidup kita tuan-tuan kalau kita tak dapat tauhid. Tak ada arti hidup kita kalau kita hidup ni tak kenal Allah Ta'ala. Tak ada arti hidup kita ni kalau setiap hari kita lalai dengan Allah Ta'ala. Tak ada maksud hidup kita walaupun kita semayang, tapi hati tu tak pernah sedar, tak pernah kenal, tak pernah faham siapa Allah Ta'ala. Tak pakai kita. Jangan sikit, kasar sikit lah ayat tu. Maksud tak pakai ni apa? Awak bodoh sama tu kita tak boleh hati ni hidup dan kenal Allah Ta'ala, sedangkan Allah terkenal. Bahkan kita macam mana kita boleh kenal diri kita tapi tak kenal Allah Ta'ala? Maksudnya tak kenal diri lah tu. Tak kenal diri tahu mana? Tak kenal kita ni makhluk. Bukan aku buat diri aku, bukan mak bapak aku buat aku, bukan Nabi Adam buat aku, bukan Nabi Muhammad buat aku. Tak ada siapa makhluk yang boleh buat makhluk. Tak ada. Makhluk tak boleh cipta diri dia sendiri. Mana boleh? Bahkan makhluk memang tak boleh buat apa-apa makhluk. Hatta sebiji pasir sekalipun, setitis air sekalipun, tak ada makhluk boleh buat makhluk. Hanya Allah saja boleh membuat makhluk. Jadi kita makhluk. La ilaha illallah, Allah yang cipta aku, Allah milik aku, Allah tadbir aku, Allah yang menentukan segala kehidupan aku. Ada ilmu yang kena belajar, further information itu. Tapi ini dasar sangat. Kalau yang ni pun tak hadirkan Allah wujud pun tak boleh. Nak fahamkan aku ni Allah yang bagi wujud pun tak erti. Mana iman ni dia? Saya ngaji ada tegur sebut, besar sekali tuan iman kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana? Mesti boleh isbati wujud Allah Ta'ala. Boleh kita memang yakin sungguh wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala tu mesti hadir dalam hati dulu. Kalau wujud Allah Ta'ala pun tak hadir, maksud tak hadir apa? Tak perasan kita Allah yang memang hakiki wujud. Makhluk ni asal tak wujud. Itu dia punya information. Aku ni antara makhluk tu, aku tak pernah wujud. Ni wujud. Allah yang bagi aku wujud. La ilaha illallah, la mawjuda illallah.
Tak ada yang memang hakiki wujud melainkan Allah. Aku ni apa? Aku asal tak wujud. Ni Allah yang bagi aku wujud. Allah. Kita ni mendalilkan Allah wujud, bukan kita mendalilkan kita, kan? Kita belajar dah lepas macam mana Rasulullah isyarat. Bukankah taik lembu menunjukkan ada lembu? Bukan taik lembu menunjukkan taik lembu ialah taik lembu ialah taik lembu. Itu bodoh, sentot. Apa lagi? Mangkuk. Apa lagi nak sebut? Tak reti berfikir langsung kan. Tai lembu bukan nak menunjukkan tai lembu ialah tai lembu, tak lembu. Itu bukan dia. Tai lembu ada lembu. Makhluk adanya, siapa buat makhluk. Tu kaedah berfikir. Baik, itu yang dia kata, nak kata dalil. Ada lagi syak ke pada wujud Allah Taala? Soalan simple kan. Ada syak? Kita memang jawab tidak. Persoalan kat kita yang kita kena semak dan muhasabah. Adakah memang kita yakin wujud Allah Ta'ala? Yakin pun bukan sebut di mulut. Yakin tu dengan sedar. Yakin Allah memang dialah hakiki wujud. Memang makhluk ni asal tak wujud. Ni ada ni, Allah lah yang bagi wujud. Ayat simple sangat. Pula tu nak sentiasa sedar, fresh, subur, evergreen, sentiasa hidup dalam hati ni. Allah apa? Allah bagi ada aku, Allah bagi hidup aku, Allah bagi lagi, Allah jadi bumi, Allah jadikan aku melihat, Allah jadikan mendengar. Bila semua ni Allah Ta'ala bagi jadi, bukan milik aku, tangan aku bukan milik aku, mata aku bukan milik aku. Ni semua ni apa ni? Ni anugerah Allah Ta'ala kepada aku. Ni amanah Allah Ta'ala kepada aku. Mata amanah, telinga amanah, tangan amanah, nyawa amanah, kaki amanah, kemaluan amanah, perut amanah, kenderaan harta amanah, anak amanah, isteri amanah. La ilaha illallah. Dan tu yang sampai Nabi kata la imana liman la amanah ta'ala. Tak ada iman bagi siapa tak ada amanah diri dia. Duk kianat. Dia duk rasa dia ialah dia. Dia duk rasa harta dia ialah harta dia. Dia duk rasa mata dia ialah mata dia. Dia rasa tangan dia ialah tangan dia. Dia rasa nyawa dia ialah nyawa dia. Tak ada amanah namanya, khianat. Tak kenal makhluk siapa. Mudah Allah Ta'ala buka butanya mata hati kita macam ni. Dia beri yang kita nur untuk kenal dia, faham dia, tauhid yang dia. Atas kita bicara ni, tauhid apa? La ilaha illallah, la mawjud illallah. Wujud ni hanya Allah. Makhluk, Allah yang bagi wujud. Yang tu, dunia statement tu, bagi betul. Baik. Jadi adakah pada wujud Allah Ta'ala syak? Sedangkan ia Allah ni yang menciptakan langit dan bumi. Sedarlah sikit kita antara langit dan bumi tu. Duk tengok langit Allah Ta'ala cipta, bumi Allah Ta'ala cipta, tak rasa kita ni Allah Ta'ala cipta. Penyakit zaman lah ni, tuan, saya duk ngaji tu Tok Guru duk syarah kat kita. Penyakit zaman lah ni apa? Dia hayal. Dia tahu Allah Ta'ala cipta langit bumi, tapi tak sedar dalam hati Allah cipta kita. Tu salah. Dia tidur hayal mesti. Nak kata minum ketum, tak minum ketum. Nak kata minum ganja, tak makan ganja apa, syabu ke apa, tak ada pun. Tapi mesti. Istilahnya leka, lalai. Tak hidup hati untuk isbatkan la ilaha illallah, wujud hakiki Allah. Aku ni Allah wujudkan aku, Allah wujudkan aku, Allah wujud aku ni makhluk. Semua aku tengok ni semua makhluk. Kenapa makhluk? Tai lembu menunjukkan ada lembu. Semua makhluk ni menunjukkan Allah yang cipta makhluk. Prinsip dia simple sangat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudah yang kita faham pelajaran tu, insya-Allah. Baik. Jadi apa yang kita selesai bicara tu, yang tu namanya apa dia? Bab wujud, atau istilahnya dipanggil sifat nafsiyah. Pasal apa panggil sifat nafsiyah hari tu? Pasal sifat ni menunjukkan dan mengisbatkan zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala. Sifat nafsiyah wujud ni bukan nak isbatkan wujud dia, nak isbatkan diri Allah Ta'ala. Dan bila sebut Allah tu nama dia, setiap nama mesti ada zat yang akan dirujuk. Maksudnya sabit zat Allah Ta'ala
Atau kita belajar juga bila sabit zat Allah Ta'ala, tentu sabit sifat Allah Ta'ala. Dan bila Allah Ta'ala sabit zat dan sifat dia, dia buat kita, itulah kita ni adalah natijah hasil perbuatan Allah Ta'ala. Kita ni adalah hasil Allah buat kita. Inilah kita. Kita ni hasil perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kita ni apa? Makhluk Allah Ta'ala. Allah sabit zat dia, sifat dia, dia jadikan zat kita, sifat kita, menzohirkan perbuatan dia, tentu sabit pada dia segala nama-nama dia yang mulia, sifat-sifat kesempurnaan, semua hak dia. Pasal dia ilah, makhluk asal tak ada, ni Allah yang bagi dia. Makhluk dhaif, fakir. Makhluk berhajat pada Allah Ta'ala. Kita belajar tauhid itu kan. Hati boleh hidup rasa berhajat pada Allah Ta'ala, alhamdulillah. Kita bukan berhajat dengan makhluk, berhajat dengan duit, berhajat dengan kereta. Zaman ni tentu ada 10 biji kereta, sebiji tak boleh pakai. Tambah pula minta surat untuk pula pasal langgar daerah, keluar daerah macam mana, tak diluluskan pasal tak ada alasan munasabah. Macam ada Ferrari, ada kapal terbang tak manfaat. Itu kita bukan hajat dekat makhluk ni. Makhluk ni sebagai perantara je untuk kita pakai dan guna sementara. Kita pun sementara, makhluk keliling kita pun semua sementara. Siapa kekal? Wa yabqa wajhu rabbika. Yang kekal ni Allah, yang sedia buat Allah, yang kekal buat Allah. Aku ni baharu, aku ni binasa. Wujud, kidam, bakok, semua sifat Allah Ta'ala. Aku ni Adam, hudus, fana. Ni aku. La ilaha illallah. Mesti clear, sedia, sedar. Faham tu. Barulah faham istilahnya sifat nafsiyah sabit, orang itikadkan zat Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan dia. Mestilah sempurnanya zat dia, sempurnanya sifat dia. Yang bila Allah buat kita, ada zat kita, sifat kita. Dan tentulah bila dia buat kita ni, yang ini adalah perbuatan Allah ke kita. Sekali lagi sebut, kita ni natijah perbuatan Allah Ta'ala kita. Besar tuan-tuan sepil tu. Saya ngaji tauhid pun tok guru duk ajar tu, kita dengar tu, Masya Allah, rasa macam baru belajar tauhid hari ni. Tuan-tuan saya tak tahu. Ada benda memang kita dah belajar, rasa macam tak perlu belajar. Rupanya bodoh lagi rupanya. Bila ada guru yang lagi jelas faham dia bab akidah ni, dia jelas kat kita, simple sangat dia ajar. Dia cerita wujud aja pun. Alah, aku yang ni pun aku tak faham. Astagfirullahalazim. Tu yang kalau kita duk lalai tu, syukurlah kita boleh keluar pada lalai tu. Allah Ta'ala dah sedar kita, dia bagi kita taufik hidayat, dia bagi kita satu ilmu, satu kefahaman yang sebelum ni kita tak faham pun, tapi dia bagi kita faham. Alhamdulillah. Ada orang kena ngaji hakikat, tarikat, apa semua tak faham. Kita duduk sambil ngaji masjid, dengar kuliah gitu je, dia bagi faham. Alhamdulillah. Dengan tu kita boleh berzikir kat dia, dengan tu kita boleh ingat kat dia, kita takbir dia, tasbih kat dia, tahlil kat dia, tak nak lupa kat dia, kita gerun dengan dia, takut dengan dia. Kita ni akan ada khianat daripada apa amanah dia beri kat kita. Maksudnya ada iman lah tu. Tu iman lah tu. Itulah iman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi iman kat kita, keluarkan daripada belenggu jahil ni. Pasal jahil memang bahaya. Jahil ni zulumat. Ilmu tu nur. Ngaji lagi faham, mengenal Allah Ta'ala ni nur. Inilah nur ala nur. Allah. Baik. Sebab kita bicara tu dalil dan seterusnya lah dia nak sebut, menunjukkan memang Allah Ta'ala ni wujud. Memang tak ada syak langsung pada Allah Ta'ala. Kalau ada syak juga, Masya Allah. Bahkan kalau faham syak tu apa? Nak yakin dengan Allah Ta'ala. Dah kita belajar ni faham, macam mana nak terus hidup yakin ke Allah Ta'ala tu. No other ways except you must banyak zikir. Macam cakap campur Melayu orang putih habis. Ensure ourselves we have must zikir kepada Allah Ta'ala. You must keep remembering Allah Ta'ala. How much? How many? The whole day. Dengan bahasa lain apa? Kalau boleh jangan lupa langsung pada Allah Ta'ala.
barulah boleh hidup dalam iman, baru boleh mati dalam iman. Kadang nyanyi nasyid sedap. Oh, nasyid apa? Amisnala dinil Islam. Bukan saya nak perkelekehkan kecil, nak perkecil-kecilkan nasyid tu ya. Kita nak minta mati dalam Islam, tapi masa hidup tak hidup dalam keadaan Islam, mana mau ya. Mati dalam Islam tu maksudnya mesti hidup dalam Islam. Hidup, mati dalam iman, mesti hidup dalam iman, mati. Barulah mati dalam iman. Kalau tak pernah hidup dalam Islam dan iman, macam mana nak mati dalam Islam dan iman? Jadi macam mana hidup dalam Islam dan iman ni? Tauhid kau salah, zikir kau salah, taat kau salah, jauhkan maksiat kau salah, jauhkan benda dosa, sedar kau salah sentiasa, tauhidkan dia sampai bila-bila. Mudah-mudahan diberikan kecerahan hati sanubari kita, boleh faham pelajaran tu dan boleh sentiasa ingat dia, dan dihaluburkan kita pula untuk zikir. Walaupun tak ambil zikir khas tuan-tuan, nisbah zikir ni cari jalan zikir. Sama ada zikir tu baca Quran, sama ada zikir tu subhanallah ke alhamdulillah ke Allahu akbar ke, hadirkan apa belajar benda kita faham. Kalau Allahu akbar, Allah hebat, siapa? Allah wujud, aku tak wujud. Ni ada, Allah wujudkan aku. Sebut tu sampai rasa hebat dengan Allah Ta'ala. Pasal dia wujud, kita tak wujud. Macam mana boleh dia tak hebat? Tapi kita tak rasa hebat. Apalah, ampun nak sebut, semendulnya kita ni tak rasa hebat Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nak hurai macam mana lagi? Nak hurai je dah, kita tak faham. Hurai macam mana pun tak faham. Kalau faham tu, apa jalan nak faham? Tak nak faham tu, apa jalan nak faham? Tak ada jalan nak boleh faham dan lembutkan hati melainkan banyak zikir. Kalau tuan-tuan buat kuih, saja nak sebut formula kan. Pasal nak cucur, buat kuih apa? Lemping sudah lah kan, pengar kan. Buat lemping pek sebelanga, tempek, pek ngau, tempek sepenuh sebelanga. Kalau tuan-tuan pakai tepung je, ambil air, kocak, buh garam, ciao, makan 2-3 jemput, keras pula tu, hangit telajak pula, macam mana? Tinggal. Tuan-tuan kena cari formula macam mana nak bagi lembut. Kalau tuan-tuan mengharapkan lembut, tapi formula tuan-tuan tak mau buat, sampai kiamat tuan-tuan buat, lempeng tu keras. Macam mana nak buat lembut? Macam mana? Cerita pengah kan? Share pilah formula ni macam mana? Buat telur sebiji, ambil telur pukul dengan tepung tu, janganlah air 1 sudu mana mau bagilah air kapasiti yang munasabah untuk tepung tu boleh basah dan larut dalam air. Larut tak ada kan, macam tu lah. Baju hantuk buat cucur lah, buh telur sebiji, pukul. Lagi lama pukul, agak-agak macam mana? Lagi naik dia. Lagi tawar pula, ambil subik garam. Macam mana nak lembut? Margarin, jangan bubuh satu bekas. Setengah sudu makan pun pada dah, margarin sikit. Try nak. Yang lain saya tak ajar. Saya bukan nak ajar buat cucur, saya nak ajar format. Kalau kita kata dengar itu, tapi buat pengar, tak renew cara tu, duk keras tu, duk tak sedap tu. Nak sebut apa? Nak kenal Allah Ta'ala, nak sedap Allah Ta'ala, boleh hadir hati ke Allah Ta'ala. Orang kata banyak zikir, haram zikir ni. Tiba-tiba sembahyang Allahu Akbar, nak boleh hati hadir ke Allah Ta'ala. Maka tak boleh, mustahil. Pasal apa? Sebab tak buat. Jangan duk berangan lah. Kalau tuan-tuan nak pergi KL jalan kaki, selalu boleh sampai katalah 3 jam. Tuan-tuan nak sampai 3 jam tapi jalan kaki, tuan-tuan duk berangan lah. Tuan-tuan kena naik kereta lah. Kalau naik kereta kan, kalau naik kapal terbang lah. Tuan-tuan nak jalan kaki, tuan-tuan boleh sampai 3 jam, tuan-tuan duk berangan lah.
Buatlah kalau boleh buatlah. Selagi tuan-tuan tak upgrade, tukarkan kenderaan tuan-tuan daripada kaki kepada kereta contoh, tuan-tuan takkan sampai dalam tempoh 3 jam. Mustahil sampai 3 jam. Nak sebut buat sabab tu. Kita ditaklifkan sabab. Macam mana hati kita nak bagi ingat Allah Ta'ala, bagi lembut Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala, boleh rasa hebat Allah Ta'ala, zikir tak buat. Mana mahu? Impossible. Istilahnya berangan. Tuan-tuan tak kahwin, nak dapat anak, kalau boleh 10 orang. Kahwin mau tak dapat anak ke mana? Anak haram tu saya sembang lah, tu gila punya kerja. Ni nak dapat anak cara halal tapi tak pernah kahwin, perempuan pun tak bisa tengok. Macam mana dapat anak? Boleh dapat anak? Anak tikus boleh lah. Nak sebut apa tu? Sabab tu, ditaklif sabab dia. Apa sabab dia? Zikir. Dan sabab juga dah zikir, maksiat juga. Maksud maksiat ni penghapus zikir. Dia mawani'ah tu zikir. Dia benda yang menghalang zikir. Zikir. Tengok awet lalu. Apek tongkang lalu pun lah tengok juga. Habis zikir. Zikir seminggu hang tengok sekali, seminit je. Habis zikir seminggu. Macam tuan-tuan buat bekas, isi air penuh, tuan-tuan tebuk satu lubang je, bukan besar jarum je, panas yang lain tunjuk. Biar tuan-tuan tak tutup tu, kalau tak taubat, kalau dia keluar tu kering, walaupun kolah tu besar ni, besar masjid, ada lubang satu je, besar lubang jarum je, habis tirih, habis kosong okay. Kosong okay. Yang penting bekas masih elok. Itu yang taubat. Tu jangan bagi ada tirih, isi walaupun sikit, dia akan penuh. Jadi kata-kata Tok Guru tuan-tuan, mudah-mudahan kita faham ibarat dan misal tu. Allah Ta'ala buka pintu hati kita untuk faham perjalanan ni. Pasal perjalanan ke Allah Ta'ala ni, kita bukan tak tahu, bukan tak faham, tapi dia begitu rumit pasal nafsu tak suka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita boleh mujahadah lawan nafsu tu. Dia menjadikan kita pula minat sungguh nak ke Allah Ta'ala ni. Tambah dah tua ni, banyak benda yang kita dah tak boleh buat dah. Sedarlah balik ke Allah Ta'ala. Cuma saya bagi pandangan apa jalan nak pergi. Banyak yang zikir, banyakkan selawat atas Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang boleh kasih Allah Ta'ala, kasihkan Nabi SAW, kasihkan Nabi pasal dia sabab kita dapat hidayah. Dia yang ajar, tunjuk ajar kita. Kasih Allah Ta'ala pasal Allah cipta kita daripada tak ada kepada ada. Allah, dua-dua ni mesti jadi matlamat hidup. Allah ma'bud, Muhammad SAW mahbub. Apa maksudnya? Allah ni sebagai dia ilah, dia yang jadikan kita daripada tak ada kepada ada. Yang tunjuk kita jalan ke Allah Ta'ala ni adalah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita banyak zikir dan selawat ni, Allah Ta'ala lembut hati sanubari kita, capai matlamat kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu je lah. Sambung nanti bahasan kedua pada menyatakan sifatu salbiyah. Dasarnya pernah belajar, yang ni dia akan sebut lagi detail insya-Allah. Soalan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.